PAS takut hilang kerusi jika adakan pilihan raya kecil di Parlimen Kepala Batas. Kerana apa? Kerana ahli parlimennya iaitu Ustazah Siti Mastura bakal bankrupt sebab kalah dalam saman fitnah. Dan kerana fitnah yang dilakukannya ini terhadap pemimpin-pemimpin daripada DAP, akhirnya Mahkamah arahkan Ustazah Siti Mastura ini untuk membayar hampir 1 juta ringgit. Dan diwar-warkan juga bahawa setakat ini PAS yang cuba membantu Mastura ini belum cukup dananya untuk membayar saman fitnah tersebut. Jadi apa yang akan berlaku sahabat semua jika saman fitnah ini tidak dapat dibayar oleh Mastura, walaupun banyak pemimpin-pemimpin daripada PAS ini cuba memusingkan fakta, kononnya ini perjuangan Islam, kononnya ini perjuangan cabaran dan ujian sebagai ahli politik. Tapi hakikatnya sahabat semua, fitnah tetap fitnah. Dan kesalahannya itu telah pun dibuktikan di mahkamah. Dan akhirnya mahkamah mengarahkan Ustazah Siti Mastura ini untuk membayar saman terhadap Lim Guang Eng, Lim Kit Siang dan juga Teresa Koh. Jadi, saya ingin berkongsi dengan anda kenyataan terkini media yang menyatakan Siti Mastura boleh hilang kelayakan ahli parlimen jika gagal bayar ganti rugi. Beliau akan diisytiharkan bankrupt. Itu antara kenyataan peguam Dan apabila diisytiharkan bankrupt, seseorang ahli parlimen itu akan terus hilang kelayakannya sebagai ahli parlimen, dan apabila hilang kelayakan maka pilihan raya kecil akan diadakan. Jadi sekali lagi, ahli parlimen Kepala Batas Ustazah Dr. Siti Mastura, ada gelaran doktor lagi boleh hilang kelayakan sebagai ahli parlimen apabila diisytiharkan muflis jika gagal membayar ganti rugi saman fitnah yang diperintahkan terhadapnya. Ia bersabit keputusan Mahkamah Tinggi George Town pada 4 Disember lalu yang memerintahkan Siti Mastura membayar ganti rugi berjumlah RM825,000, hampir 1 juta kepada veteran dan pemimpin DAP, yang mana Ustazah Siti Mastura ini didapati bersalah kerana menfitnah. Dan mahkamah juga memutuskan kenyataan Siti Mastura yang didakwa mengaitkan kesemua plaintiff mempunyai pertalian dengan komunis sebagai fitnah dan tidak ada sebarang bukti, tidak disokong bukti dan sebagainya. Jadi peguam Datuk Adnan Seman berkata ketika dihubungi Berita Harian, ketiga-tiga plaintiff itu boleh memfailkan saman ataupun notis kebankrapan terhadap Ustazah Siti Mastura jika ahli parlimen PAS itu gagal membayar jumlah denda yang diputuskan mahkamah. Katanya ia berdasarkan kepada peruntukan 48/2 Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan keadaan seseorang ahli parlimen boleh terlucut kelayakan jika beliau seorang yang bankrupt, dan seseorang boleh diisytiharkan bankrupt oleh mahkamah sekiranya gagal membayar jumlah penghakiman melebihi 100,000 seperti yang diperuntukkan di bawah Seksyen 5 Akta Insolvensi 1967 katanya. Ketiga-tiga plaintiff itu memfailkan saman fitnah terhadap Ustazah Siti Mastura berhubung ucapan beliau dalam ceramah Majlis Himpunan Muslimat dan Amirah Pilihan Raya Kecil pada 4 November tahun lalu. Melalui writ saman dan penyataan tuntutan yang difailkan secara berasingan, mereka mendakwa ahli parlimen daripada PAS Perikatan Nasional itu telah mengeluarkan kenyataan bahawa mereka mempunyai pertalian dengan Parti Komunis dan ketuanya Cheng Peng serta bekas Perdana Menteri Singapura iaitu Lee Kuan Yew. Jadi pesuruhjaya kehakiman Datuk Kiew Chew Sun dalam penghakimannya mendapati Siti Mastura sebagai defendant telah bertindak dengan niat jahat dan pembelaan beliau berdasarkan alasan komen adil dan keistimewaan bersyarat adalah tidak dapat diterima. Justru mahkamah mengarahkan Siti Mastura membayar ganti rugi dengan jumlah keseluruhannya sebanyak RM825,000 termasuk kos guaman sahabat-sahabat semua. Dan sekiranya seperti tarikh yang ditetapkan, Mastura ini tidak mampu ataupun tidak dapat membayar saman tersebut, maka Mastura ini boleh diisytiharkan bankrupt sekiranya
tidak membayar. Jadi inilah hakikatnya sahabat semua. Kerana fitnah badan binasa. Kerana fitnah itu pas, pas itu fitnah. Kerana itulah sahabat semua, begitu takutnya ya parti PAS ini, sehingga memberikan dalil kononnya mereka menolong Mastura supaya PRK tidak diadakan, supaya PRK karena kos PRK ini katanya tinggi dan sebagainya dan merugikan rakyat. Itu antara alasan ya yang diberikan oleh PAS untuk membantu Siti Mastura. Seakan-akan mereka ini menghalalkan fitnah dibantu oleh perjuangan. Malah ada pula kutipan derma jihad. Adakah fitnah itu jihad? Itu persoalan-persoalan yang menarik. Jadi sebenarnya sahabat semua, kalau kita lihat dalam poster di sebelah kiri saya ini sebenarnya puncak kenapa PAS begitu takut ya diadakan pilihan raya kecil. Jadi kalau kita imbas keputusan pilihan raya sebelum ini, kalau kita imbas keputusan pilihan raya sebelum ini, ya daripada PRU yang ke-15, ya Mastura cuma menang majoriti sebanyak 2.867 undi. Dan jika lihat keputusan seperti berikut, yang pertama ada empat yang bertanding, ya daripada PAS, Barisan Nasional, daripada Pakatan Harapan, ya, dan juga Hamidi Pejuang. Dan PAS pada ketika itu calonnya adalah Ustazah Siti Mastura. Dia mendapat jumlah undi sebanyak 28.604 undi. Dan Rizal daripada Barisan Nasional 25.737 undi. Manakala daripada wakil daripada Pakatan Harapan 14.214 undi. Dan Pejuang hilang deposit. Jadi kalau kita tambah sahabat semua, mari kita tambah terlebih dahulu 25.737 tambah dengan PH 14.214 undi. Jadi jumlah keseluruhan undinya adalah 39.951 atau hampir 40.000. Jadi kalau kita tolak dengan jumlah yang Ustazah Mastura ini dapat, yaitu 28.604, maka secara majoritinya ya wakil daripada kerajaan perpaduan jika diadakan pilihan raya kecil di kepala batas ini, Mastura akan terkulai, Mastura akan jatuh terperuk masuk ke dalam gua ya dengan jumlah 40.000 ketimbang dengan Mastura 28.000, maka calon daripada kerajaan perpaduan akan menang dengan 11.000 undi. Jadi kerana itulah begitu takutnya PAS untuk diadakan ya pilihan raya kecil di Parlimen Kepala Batas ini, kerana mereka tahu mereka akan kalah teruk, mereka ataupun kerusi Kepala Batas ini bakal dirampas semula oleh siapa-siapa pun calon daripada kerajaan perpaduan. Jadi itu antara sebab kenapa mereka bersungguh-sungguh sehingga memanggil derma mereka ini sebagai derma jihad untuk membantu Ustazah Siti Mastura ini yang kalah saman fitnah, dikehendaki membayar hampir 1 juta kepada pemimpin-pemimpin DAP, kepada DAP lah ya, kerana yang kena saman itu adalah pemimpin DAP. Jadi kita ucapkan tahniah lah kepada PAS kerana bakal menyumbangkan hampir 1 juta ringgit kepada parti DAP, kepada pemimpin-pemimpin DAP. Sedangkan rakyat di negeri-negeri yang di bawah pimpinan parti PAS ini begitu kesiannya kehidupan mereka. Seperti di Kelantan baru-baru ini mereka merayu supaya sijil halal itu ditangguhkan dan sebagainya, kerana mereka mengatakan ia dilaksanakan secara tergesa-gesa. Ya, kita boleh nampak bagaimana mereka tidak mampu ya untuk membayar kos-kos pelaksanaan sijil itu. Yang meminta rayuan itu bukannya restoran-restoran India maupun Chinese, sahabat semua, tapi mereka adalah yang berbangsa Melayu beragama Islam. Jadi kenapa kalau 1 juta itu diberikan kepada mereka, kepada lebay-lebay, kepada walaun-walauntit, kepada pengundi-pengundi mereka, dan diberikan percuma sijil halal itu, saya percaya itu lebih baik. Tapi apakan daya, mereka lebih suka menfitnah dan menyumbang wang kepada
pemimpin-pemimpin DAP ataupun kepada DAP itu sendiri. Jadi, apa pandangan anda sahabat semua? Adakah PAS ini tidak punya keberanian ya untuk membiarkan Mastura ini membayar bersendirian, kerana apa yang dibuatnya itu bukannya perjuangan seperti mana yang dikatakan oleh Ustazah ini Mastura Kendiri, katanya ini adalah ujian, cabaran sebagai pejuang dalam politik. Sedangkan yang dibuatnya itu menfitnah. Adakah itu satu perjuangan seperti mana yang dikatakan oleh Ustazah ini? Tidak, sahabat semua. Menfitnah itu dosanya lebih besar daripada membunuh. Walaupun dalil terkini daripada Presiden Lebay PAS sekarang ini bukan lagi fitnah yang dosa besar. Yang dosa besar itu katanya sekularisme. Bertukar-tukar dalil banyak. Kita pun tak tahu lah ya. Jadi mungkinkah PAS ini seperti mana yang dikatakan oleh Muhyiddin Yassin, mereka ini sebuah parti ajaran sesat. Dan siapa yang ikut PAS pasti akan jadi sesat. Mungkin Muhyiddin sudah sesat lah ya, sebab dia sendiri yang kata, tapi sekarang ini bersama dengan PAS. Jadi itu pandangan saya, dan saya petik kata-kata dari Muhyiddin bahwa PAS itu adalah parti ajaran sesat. Menfitnah, menghasut, menunggang, itulah yang mereka kerjakan. Jadi sekian saja daripada saya. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen dan pandangan, ya, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.